KSPK ataupun lebih dikenali sebagai Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK yang telah diperkenalkan pada tahun 2010 bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu. Ia juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kurikulum ini juga telah disemak semula bagi memenuhi tuntutan dasar baharu di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN pada tahun 2013 sehingga tahun 2025. Tujuan penyemakan semula kerana ingin memastikan kualiti kurikulum yang dilaksanakan di prasekolah setanding dengan standard antarabangsa. Selain itu, kurikulum ini berasaskan standard yang telah diterjemahkan dalam KSPK 2017 yang mengandungi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard pentaksiran. Bagi latar belakang kurikulum pemata negara pula telah dikutai oleh Isteri Perdana Menteri iaitu Datin Seri Rosmah Mansor pada tahun 2004 sehingga 2005. Program ini bertujuan adalah sebagai langkah untuk menangani masalah sosial di kalangan remaja dan belia. Beliau berkata sebagai langkah permulaan NCDRC iaitu National Child Development telah dipertubuhkan di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk menguruskan pembinaan berkaitan kurikulum pemata negara dan pelaksanaan pendidikan yang berkaitan. NCDRC juga dipertanggungjawabkan untuk menyediakan latihan kepada pelatih dan pendidik pemata. Selain itu, pada 21 Jun 2006, Jemaah Menteri telah meluluskan dasar komprehensif dan holistik berhubung dengan asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang dikenali sebagai Setiap Anak Pemata Negara. Pada Mei 2007, projek Perintis Pemata Negara telah disanakan di 5 buah pusat anak pemata negara iaitu di Putrajaya, Chingi, Subang Jaya, Kepala Batas dan Mempagar. Seterusnya adalah perbezaan di antara objektif KSPK dan objektif kurikulum pemata. Bagi objektif KSPK yang mempunyai 9 objektif iaitu pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kediri yang positif juga berkeyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang kelapan, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan yang terakhir iaitu yang kesembilan, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran yang menyelesaikan masalah dalam pembelajaran maupun kehidupan seharian. Bagi objektif kurikulum permata pula mempunyai 6 objektif. Pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu bersasah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang dan adil. Yang kedua, membina kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga, membina kanak-kanak yang menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan lestari awal dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Yang keempat, mendidik kanak-kanak untuk mengamalkan pemakanan yang sihat, kebersihan diri dan keselamatan diri dalam gaya hidup sihat. Yang kelima, melatih kanak-kanak menguruskan diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri sendiri. Yang terakhir iaitu yang keenam, membentuk kanak-kanak yang mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta pengembangan fizikal yang mampan. Bagi perbezaan di antara matlamat KSPK dan matlamat kurikulum permata, matlamat KSPK bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid-murid yang berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu. Ia juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Ia dijalankan melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menerorakkan dengan kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanamkan semangat keyakinan diri dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran dan sentiasa mengikuti pelajaran seterusnya. Matlamat kurikulum permata negara pula, matlamat kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Selain itu, kurikulum ini juga menjadikan peluang
peluang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai sasiah mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Di perbezaan bidang pembelajaran untuk KSPK dan kurikulum permata, KSPK mempunyai 6 tunjang sebagai bidang pembelajaran, iaitu yang pertama, tunjang komunikasi, yang kedua, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, yang ketiga, tunjang kemanusiaan, yang keempat, tunjang keterampilan diri, yang kelima, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, dan yang terakhir ialah tunjang sains dan teknologi. Bagi bidang pembelajaran kurikulum permata pula yang dinamakan sebagai 6 bidang perkembangan pembelajaran kurikulum permata, iaitu yang pertama, perkembangan sasiah, sosial emosi dan kerohanian, yang kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan lestari awal, yang ketiga, pengembangan awal matematik dan pemikiran logik, yang keempat, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran, yang kelima, pengembangan kreativiti dan estetika, dan yang terakhir, pengembangan fizikal. Tunjang komunikasi yang menekankan kepada kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini juga mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi murid di sekolah jenis kebahasaan Cina ataupun Tamil, mereka diwajibkan untuk mempelajari bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bagi tunjang yang kedua adalah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang ini memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini juga mengandungi disiplin ilmu, iaitu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala pendidikan moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. Bagi tunjang yang ketiga adalah tunjang kemanusiaan, tunjang yang menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global, serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Tunjang yang keempat adalah tunjang keterampilan diri, iaitu yang memberi penekanan kepada perkembangan sosial emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Ia juga memupukkan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum juga yang ditekankan di dalam tunjang ini. Bagi tunjang yang kelima adalah tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang yang menekankan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan aspirasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini juga melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Bagi tunjang yang terakhir adalah tunjang sains dan teknologi. Tunjang ini memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini adalah sains awal dan matematik awal. Perkembangan sasiah, sosial emosi dan kerohanian. Perkembangan ini penting kerana dapat membina sasiah kanak-kanak supaya mereka membesar menjadi insan yang akan memilih jalan kehidupan yang sihat dan mulia. Ia juga dapat membentuk kanak-kanak agar mereka hidup sebagai manusia yang beriman, berpandukan ke arah kebaikan dan amalan yang bersih, jujur dan amanah, iaitu membina kehidupan yang tidak mensia-siakan dan menolak pengaruh gejala sosial dan elemen-elemen yang tidak sihat yang boleh meruntuhkan akhlak manusia. Fokus pengembangan sasiah, sosial, emosi dan kerohanian terbagi pada 3, iaitu pembentukan sasiah, kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal, dan ketiga, kerohanian kanak-kanak. Perkembangan yang kedua adalah perkembangan bahasa, komunikasi dan lestari awal. Perkembangan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi kanak-kanak. Ia juga dibina berasaskan pembelajaran lestari awal kanak-kanak. Ia penting kerana dapat membina kemahiran sosial dan intelek kanak-kanak. Objektif daripada bidang ini untuk membina kebolehan berstruktur, bersoal jawab, awal membaca, awal bertulis dan menanam minat membaca sebagai langkah awal ke arah pembudayaan ilmu dalam diri kanak-kanak. Sekiranya didedahkan di usia awal, kanak-kanak akan dapat menguasai kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lebih cepat melalui aktiviti yang dirancang khas untuk mereka. Antara aktiviti yang dapat membantu perkembangan ini adalah membaca, mencerita, menyanyi, berzikir dan berdoa, aktiviti sudut bacaan ataupun aktiviti tulisan.
Perkembangan yang ketiga adalah perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Perkembangan ini bertujuan untuk memperkembangkan lagi kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Ia dibina oleh konsep asas matematik melalui proses mengenal, membanding, mengganggar, menyusun dan membentuk. Kemahiran awal matematik yang merangkumi konsep-konsep asas yang melandasi pengetahuan dan kemahiran matematik seperti konsep, bentuk, ruang dan kedudukan, saiz, susunan, urutan dan ukuran, kuantiti, awal nombor dan operasi nombor, jarak dan masa. Ia juga pemikiran logik adalah pemikiran yang berasaskan penaklukan yang boleh diajar kepada kanak-kanak melalui peringkat umur mereka, misalnya umur 1 hingga 2 tahun, peringkat pralogik, umur 2 hingga 3 tahun, peringkat awal logik asas dan peringkat umur 3 hingga 4 tahun adalah peringkat awal logik. Kemahiran awal logik asas boleh digabungkan dengan kemahiran awal matematik seperti pandangan 1 ke 1, representasi simbolik dan sebagainya. Pendidik hendaklah melaksanakan aktiviti yang boleh mengembangkan setiap aspek kemahiran awal matematik ini mengikut umur dan tahap perkembangan kanak-kanak. Yang keempat adalah perkembangan diriat dan pemahaman dunia persekitaran. Diriat terbagi kepada 5 iaitu mata, kulit, hidung, lidah dan telinga. Manakala dunia persekitaran iaitu alam hidupan, alam bahan, alam fizikal dan alam semesta. Objektif daripada pembelajaran dalam bidang ini ialah dapat membina kemahiran penggunaan diriat secara menyeluruh. Selain itu, dapat mengenali dan memahami alam kehidupan, alam fizikal dan alam bahan. Ia juga dapat membina kepekaan dan kesedaran tentang kewujudan alam semesta. Seterusnya, dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara awal, saintifik, menaklukkan, kreatif, imajinatif dan kebolehan membuat analogi ataupun perbandingan. Akhir sekali, kanak-kanak sedar dan mula faham dan hayati kegunaan teknologi dalam kehidupan dan menjadikan individu celik dengan sains teknologi. Bagi perkembangan yang kelima adalah perkembangan fizikal dan psikomotor yang bertujuan untuk mengembangkan kemahiran fizikal dan psikomotor kanak-kanak 0 hingga 4 tahun untuk membolehkan mereka mengawal anggota tubuh badan dengan berkesan. Bidang fizikal terbagi kepada 3 iaitu kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus dan koordinasi mata, tangan dan kaki. Bagi kemahiran fizikal yang merangkumi pertubuhan dan pembesaran tubuh badan kanak-kanak, juga kekuatan dan kecergasan dalam menjalankan aktiviti pembelajaran permata. Bagi kemahiran psikomotor yang melibatkan pengukuhan dan kemahiran yang menggunakan motor kasar dan motor halus, koordinasi diri, penglihatan dan tangan untuk mengawal anggota badan. Bagi perkembangan yang keenam iaitu perkembangan kreativiti dan estetika yang bermatlamat untuk mengembangkan keupayaan mereka berimajinasi, memproses maklumat, bahan dan sumber untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Bidang kreativiti dan estetika merangkumi seni lukis, capan, kraft tangan, collage, seni muzik, nyanyian, sajak, cerita berirama, tarian, pergerakan kreatif, lakonan, drama, main peranan, boneka, permainan imajinatif dan penghayatan keindahan. Oleh itu, tamatlah sudah penerangan saya berkaitan perbezaan di antara kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum pemata negara. Saya mengharapkan dapat membantu atau memberi pengetahuan sebersedikit mengenai kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum pemata negara.